Okay, so elektronik. Sebelum tu hari ni saya kata saya nak cerita pasal subtopik 9.1, tapi rasanya kita tak sempat habis pun the whole 9.1. Okay, 9.1 dia akan ada, so basically saya cerita dulu dia punya structure. So chapter 9 dia akan ada tajuk dia electronics. Okay, so electronics maksudnya dalam this chapter awak akan belajar pasal electronics components. So berapa electronic components ni ada banyak. Apa yang awak ada dalam silibus awak hanya 4. Satu kita panggil dia sebagai cathode ray oscilloscope. Sebab panjang kan, nama pendek dia adalah CRO. And then awak akan belajar pasal semiconductor diodes. Selalunya saya akan sebut diode je lah. Dia tak sebut semiconductor, but then dia adalah semiconductor. Next, awak akan belajar pasal transistor. Last kali awak akan belajar pasal logic gates. So semua ni adalah electronic components. Sebab tu dia bawah chapter electronic. So awak akan belajar 4 electronic components. Okay. So as for today, kita akan tengok for the first one, cathode ray oscilloscope. So cathode ray oscilloscope ada beberapa item yang awak kena tengok. Satu tepi ya. Cathode ray oscilloscope, first kali awak kena tahu pasal apa yang kita panggil thermionic emission. Okay, thermionic emission. This is a main concept yang kita kena faham dalam CRO. And then awak kena tahu pasal cathode ray. Okay. Cathode ray dengan cathode ray oscilloscope ni lain. Dia cathode ray ni adalah sebahagian daripada cathode ray oscilloscope. Dia tak ada oscilloscope lagi. Nanti kita akan tengok. So for cathode ray ni awak akan belajar dia punya structure, process, and awak akan belajar pasal dia punya behavior. Sedap je Barulah last kali awak akan belajar pasal cathode ray oscilloscope. So dalam cathode ray oscilloscope ni kita akan salah satu benda kita akan tengok, kita akan belajar dia punya function, which is ada 2 je function cathode ray dalam syllabus awak. Dia banyak function lagi, but then in your syllabus ada 2 je. Satu, dia boleh measure voltage dengan measure time interval. By measuring the time interval, sebenarnya awak boleh measure frequency. This is the whole thing about 9.1. So saya rasa hari ni tak ada nak habis 9.1 ni kan? Dia panjang lah juga. Okay. So the plan is untuk hari ni kita akan tengok thermionic emission dan kita akan masuk sikit pasal cathode ray. Okay. Kita akan masuk sikit pasal cathode ray. Alif Haikal tu apa? Dengar tak? Tak dengar Alif Haikal? Tolong assist kawan-kawan saya tak ada nak baca Zoom, chat box ni.
Okay, kita akan tengok untuk first thing pasal kategori 9.1. CRO. So first thing first, awak kena tahu pasal thermionic emission. Okay. Thermionic emission, kita nak belajar pasal ni. This word actually combination of two words. Okay, kat sini dia combination between perkataan thermal dengan ion. Okay, thermal dengan ion. So maksud dia thermal ni, kalau bila kita sebut thermal ni, dia melibatkan heat lah. Okay, so thermal kat sini datangnya daripada electric current. Okay, datang daripada electric current. So what is exactly? Saya takkan pergi definition tu, macam biasa kan. Saya ajar, saya tak masuk definition. Saya akan terangkan dulu. So let's say you have a metal. This is a metal. Kita metal ni dia kena heat up kan. Sebab apa kena heat up? Sebab kita kena bagi, dia ada perkataan thermal. Okay, thermal. So macam mana kita nak heat the metal? Kita tak akan bakar dia. Okay, kita tak akan bakar. Kita akan sambungkan dekat electric current. So kalau kita sambungkan metal dekat electric current pun dia akan panas kan. So same thing. So kita akan sambung dekat electric current. Okay. Let's say EHT. Sorry. Katakan kita sambung kepada EHT lah. EHT. Okay. EHT ni adalah EHT saya cerita pasal EHT tu, drawing saya tak habis lagi. EHT ni adalah extra high tension. Okay. So kalau dalam lab tu ada EHT kan, tapi hari ni saya tak ada tunjuk, saya tak ada kat rumah. EHT ni awak boleh bayangkan dia sebenarnya adalah power supply. Okay, dia power supply biasa yang awak guna. Dia adalah power supply, cuma ordinary power supply. Power supply selalunya dia punya voltage dia adalah 0 to 16 volt lah. Kan? Dalam makmal 0 to 16 volt. But then untuk untuk EHT power supply, dia punya voltage adalah between selalunya 0 to 6 kilovolt. Okay? 6000 volt. Sebab tu kita panggil extra high tension. Okay, extra high tension. Okay. So dia adalah power supply, cuma dia akan supplykan more voltage, which is up to 6000 volt. Okay. So back to our metal. Kita sambungkan dekat EHT, and then obviously benda ni akan panas. The metal will heat up. So bila dia akan heat up, this metal, kita akan pilih metal yang paling senang, bukan paling senang, yang boleh riliskan ion. Okay, in this case, the ion yang saya kat sini ni, ion ni kita refer kepada electron. Okay, kita refer electron. So back to the drawings. Bila the metal heats up, the electron, kan, katakan electron at the surface ni, metal kan dia ada electron. So this electron dia akan keluar. Okay.
keluar ni adalah yang kita panggil sebagai emission. Dia emit, the metal emits the ion. So in this case, the ion is referring to electron. So itulah yang dimaksudkan sebagai emission. So siapa yang emit? Yang emit adalah electron yang akan emitted from the heated metal. Okay. So thermionic emission, saya ulang balik, dia adalah a process di mana kita heat up the metal, and then at certain point, the metal bila dia panas sangat, dia akan release the electron. Okay. So why dia akan electron being emitted from the heated metal? Awak belajar chemistry, dia ada shell kan? Semua atom dia ada shell, and then the outermost shell tu, elektron bila kita panaskan, sebenarnya elektron tu dia akan receive more energy. Elektron tu akan receive more energy. So the electron at the outermost shell yang paling luar sekali tu, kan dia dah jauh daripada atom. So dia punya bond tu akan lagi lemah ha. Kalau awak ada ni, dan awak ada shell kan. Awak ada shell. So katakanlah this shell compare dengan yang kat dalam ni. Obviously yang warna kuning tu dia akan experience less attractive force kan. Awak belajar dalam chemistry. So when dia receive energy, okay, dia akan excite. Sepatutnya kalau yang ni receive energy, apa jadi yang putih ni? Dia akan jump to the next shell kan. Awak belajar chemistry. But then kalau for the outermost shell, elektron ni dia akan excite lah. Tapi dia dah tak ada shell. So dia pergi mana? Dia akan terkeluar daripada metal. Okay. Dia akan terkeluar daripada metal tu. So what we can say about thermionic emission. So definition dia adalah, okay, boleh reka dia punya definition for thermionic emission? Process heat up metal at certain point until the metal release electron. Yes. Paling penting adalah perkataan proses. It is a process of electron ini. Apa awak cakap tadi? Siapa cakap tadi? Anas kan? Ya. Process of heat up a metal at certain point, the metal will release the electron. Yes, betul lah juga tu. Kalau saya nak tulis ni. Process of electron emits from the heat up metal. Ini dia konsep. Paling penting kat sini awak kena sebut perkataan proses, sebab dia adalah proses. Kita kena give heat dulu. Kita kena bagi heat dulu, and then barulah dia receive energy, and then the electron akan release from the metal. So kita tengok kat sini. Baru nak tengok nota kan. Kalau tengok sini dia kata process of emission of electron from a heated metal surface. Process of emission. Kena sebut proses. So awak ceritalah apa yang awak tahu pasal thermionic emission. Dia tak adalah semestinya ayat macam ni. Okay? Tapi awak kena kata berlakunya emission of electrons dari mana? Heated metal. That's the things yang awak kena sebut. It is a process.
So kenapa dia terjadi? Saya dah explain ni. Saya dah explain macam mana dia boleh jadi tadi. Actually dia dah sebut kat sini kan. But then saya ceritalah sekali lagi. So macam awak belajar chemistry, awak ada nucleus and then awak ada shell. Ada shell. Kat shell ni awak ada elektron kan. Awak belajar. Sekejap okay. So katakan the outermost shell ni dia ada satu elektron. So bila dia receive heat ni sebenarnya adalah, awak belajar dulu, heat is an energy. Dia adalah energy lah, in form of energy. So dia receive heat, apa akan jadi dekat elektron dekat the first orbital ni? Dia akan excite to the next shell. Dia akan naik ke next shell. But then same goes to the elektron dekat second ni. Tapi lagi dekat elektron tu dengan nucleus, lagi susah dia nak excite to the shell sebab dia experience strong attractive force. Okay? But then dekat elektron yang outermost shell ni, dia dah lah dia experience weaker force. And dia experience weaker force. And then bila dia receive heat, receive extra energy, dia akan boleh escape from the metal. Okay, dia boleh escape from the metal surface. So it's all explained here. Semua ada. Okay. Okay. Alright. So that's it. Mana saya punya notes ni ya? Oh, kat atas ni. So selesai satu ni, thermal emission check. Okay. It's all apa awak kena tahu pasal thermionic emission. Thermionic emission. Okay. It is from a word of thermal and ion. So which is ion in this case referring to electron. Electron released from the metal surface. Next kita akan tengok cathode ray. Cathode ray. Ada berapa minit lagi? Mana bila orang ni satu buat cikgu. Kelas ni berapa minit cikgu? Dia bagi limit 40 minutes. Tapi kadang 40 minit je. Tapi kadang dia bagi extra kalau ramai orang join. Tapi tak ada dapat notification lagi lah sekarang. Okay, tak apa, kita proceed je. Kalau ramai ni habis-habis tak apa, kita proceed je. Okay, next kita nak tengok pasal cathode ray. Okay, tengok notes kita. Cathode ray. Okay, this is cathode ray. Okay, this is cathode ray. Mute. Okay, this is a cathode ray. So cathode ray ni dia macam round bottom flask kan, yang dalam makmal tu, round bottom flask. And then kita akan, dalam ni dia adalah vacuum dia adalah vacuum. Sebab tu ada satu cathode ray dekat makmal tu, dia macam dia crack sikit lah. Dia crack sikit, so bila dah crack dia dah tak vacuum lah. So tak jadi lah benda ni kan. Antara benda yang simple yang awak boleh bayangkan seolah-olah macam cathode ray adalah
lampu mentol. Bukan LED tu, lampu mentol yang lama tu. Okay, lampu mentol yang lama tu awak boleh bayangkan sebagai cathode ray ya. Okay, tapi dia not exactly cathode ray, tapi dia macam tu lah. Dia macam tu. So this cathode ray kita sambung kepada 6 volt AC. Okay. Bear in mind, ini awak kena ingat dia guna alternating current. And then sambung HT. Okay. Nama pun cathode ray. Maksudnya dalam ni dia ada cathode. Okay. Dia ada cathode. Apa yang berlaku dekat cathode ni? Cathode ni berlakunya proses of thermionic emission. Okay. Thermionic emission. So cathode ni selalunya orang kata negatif kan? Kenapa kita kata cathode negatif? Sebab dia release elektron. Dia release elektron. Lepas tu elektron tu nak pergi mana? Elektron tu akan pergi kepada positif. In this case, kita namakan sebagai anode. Because electron negatively charged, so dia akan attracted to positive. Positive. In this case is positive is anode lah in this case. Okay. And then so kita tengok mana tadi? Alright. So kita tengok kita connect our cathode ray dekat 6 volt alternating current. Kenapa kita kena connect kepada alternating current? Sebab kita nak heat up the metal. Di manakah metal dalam this? Okay, kita dapat anak dia. Okay, lagi 10 minit. Kita akan dapat yang saya highlight ni adalah metal. Kan? Dia macam coil. So kita akan letak a coil. So kalau awak tengok dalam bulb yang biasa tu, dia ada filament kan. So filament tu akan panas. In this case samalah. Sama. Kita akan guna metal. So metal ni akan panas. So kalau bulb dia akan panas, dia akan nyala kan. Same goes to the cathode ray. Dia akan nyala. So apa yang awak akan nampak, sebenarnya cathode ray ni dia akan nyala dengan nyalaan kuning tu lah. Sama macam light bulb yang biasa yang kita tengok. Okay, light bulb yang ada filament, bukan LED yang ada filament. So sini berlakunya thermionic emission, and then electron release from the cathode. Dia akan pergi ke elektron kat sini, dia akan pergi ke anode. But then this anode dia adalah hollow cylindrical shape. Maksudnya dia silinder tapi dia kosong di tengah tu. Dia macam roll apa? Dia macam apa? Tisu selalunya orang guna tisu tandas kan, yang roll kat tengah tu kan. Dia macam tu. Dia hollow kat dalam tu. Okay, dia cylindrical tapi dia kosong dalam tu. So elektron ni tadi dia ada extra energy kan, dia receive energy from the heated voltage. So dia bila dia keluar and then dia nak pergi mana? Dia akan tertarik kepada anode because anode is positively charged. Macam mana? Kenapa anode ni boleh jadi positively charged? Sebab awak tengok anode ni kita sambung kepada positive of EHT. Okay, ingat EHT is extra high tension, dia sangat tinggi voltage ya. So anode ni kita boleh bagi cerita dia seolah-olah is very ataupun highly positively charged. Okay, sebab kita connect kita EHT. So elektron ni bila dia keluar saja, dia akan ditarik dengan kuat kepada anode. Ditarik dengan kuat kepada anode. So dia akan bergerak dengan laju. But then somehow because of the anode is hollow, sebab dia nak gerak laju kan, so anode is hollow, dia sebenarnya dia susah nak tarik ke sini. Okay? Dia tak jadi macam tu sebab dia nak gerak laju. So dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi a straight line of a beam. Dia terus akan langgar.
So kalau kita bergerak laju, kita susah nak corner kan. Sebab tu dekat kalau kita nak corner, kita kena slowing down. Badan elektron kat sini dia ditarik sangat kuat dan dia ada high energy. So dia akan accelerate sampailah ke hujung. Sebab tu awak akan nampak satu beam yang kita namakan beam of electron. Okay. Di hujung ni pula kita ada fluorescent screen. Okay. Sebenarnya kita ada screen je, nama dia screen. Okay. Tapi screen tu kita salut dia dengan fluorescent. Okay. Fluorescent ni adalah satu chemical lah. Satu chemical di mana fluorescent ni function for fluorescent. Function is to convert kinetic energy. Okay. Kat mana kinetic energy tu? Kinetic energy from the electron kan. Electron kan bergerak dengan laju tadi. Bila dia hit the fluorescent akan convert that kinetic energy to light energy. Sebab tu nanti light tu awak akan nampak, in this case kita akan nampak dia berwarna hijau kan, sebab properties of the fluorescent lah, dia convert to light energy. In this case fluorescent tu akan bagi dia nampak warna hijau. So hampa pernah tengok tak CRO ni? CRO ni benda dia macam ni. Ni CRO. See, awak nampak dia punya screen tu kan? Awak nampak screen dia tu? Dia akan bagi warna hijau. Adalah warna-warna lain juga, tapi usually yang basic punya dia akan warna hijau lah. Okay. Dalam amal kita punya kecil sikit dalam amal. Amal kita lebih kurang tak ada kat sini. Yang ni yang standard. Yang ni yang standard. Sekejap yang ni yang standard. Okay. Dalam amal kita lebih kurang macam ni. Cuma amal kita punya yang petak tinggi lah. Petak tinggi. Standard. Ui, mahal. Tu lah dekat beribu kan. Okay. Tengok dia akan ada screen. Di screen dia selalunya akan warna hijau. Dan light yang terhasil tu pun akan jadi lagi hijau terang. This is CRO. Okay. CRO. Tapi yang kita belajar tadi hanyalah cathode ray. Okay. Cathode ray. Yang saya tunjuk tadi itu adalah CRO, cathode ray oscilloscope. Kenapa ni tak, apa beza ni dengan cathode ray oscilloscope? Kita akan tengok. Nanti. So kita ada dalam 3 minit lagi. Mungkin sekejap lagi kita akan continue dengan, saya nak proceed sikit lagi. Nanti saya akan bagi a new link dalam group awak tu supaya kita akan start balik. Sebab dia yang free version ni dia limit to 40 minutes only